لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama. InsyaAllah pada pagi ini kita nak masuk bab yang ke-8, babul istiqamah, bab yang membicarakan tentang istiqamah. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu, istiqamahlah engkau sebagaimana engkau telah diperintahkan. Surah Hud ayat 112. Dan Allah juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka tetap teguh secara istiqamah di atas jalan yang benar. Tatanazzalu alaihimul malaikah, pasti turun kepada mereka malaikat dari masa ke semasa, bertali arus. Tatanazzalu, turun bertali arus kepada mereka oleh malaikat yang akan berkata kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu rasa bersedih. Wa abshiru bil jannah, terimalah oleh kamu berita gembira dengan mendapat syurga, yang mana syurga itu adalah janji yang Allah telah janjikan kepada kamu. Nahnu awliya'ukum, kami adalah pelindung-pelindung kamu, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia ini, dan juga di dalam kehidupan di hari akhirat. Walakum fiha, dan kamu akan mendapat ma tashtahi anfusukum, apa yang kamu inginkan, yang diri-diri kamu inginkan, fiha, di dalam syurga itu. Walakum fiha ma tad'un, dan kamu juga akan mendapat apa saja yang kamu inginkan, yang kamu minta, yang kamu doakan di dalam syurga itu, kamu akan dapat semua. Nuzulan min ghafurur rahim, ianya sebagai sambutan ataupun penghormatan daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian Allah berfirman lagi dalam suratul Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas agama Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada sebarang ketakutan kepada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih, mereka tidak akan berduka cita. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang akan mendapat syurga Allah, mereka itulah penghuni-penghuni syurga. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam syurga. Jazaan bima kanu ya'malun, itu sebagai balasan dengan apa yang telah mereka kerjakan semasa hidup di dunia dahulu.
Alhamdulillah, kita pindah kepada tajuk baru, iaitu bab yang membicarakan tentang istiqamah ini. Jadi kalau sebelum ini banyak hadis, dalam tajuk sebelum ini banyak hadis yang kita bincanglah. Cuma dalam bab istiqamah ni dia ada bab 2 hadis saja, tak banyak. Jadi menjadi kebiasaan Imam An-Nawawi rahimahullah, mana setiap tajuk baru ini manhaj dia lah, cara susunan kitab Riyadhus Shalihin ini. Sebelum dia kemukakan hadis-hadis yang menyentuh berkenaan dengan bab yang hendak dibincangkan, maka terlebih dahulu Imam Nawawi kemukakan hadis-hadis yang sempena tajuk tu, yang menyokong tajuk, yang berkaitan dengan tajuk. Itu metodologi penulisan penyusunan kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini sebenarnya penting. Kalau mengikut pensyarah-pensyarah kitab Riyadhus Shalihin ini, mana Imam Nawawi ni daripada dulu lagi, mana dia mengisyaratkan dalam kitab dia ni, supaya umat Islam dalam apa sahaja pun bentuk kehidupan mereka, mereka tidak boleh tinggal Quran dan hadis. Apa sahaja yang mereka nak buat, tumpuan utama, semakkan utama, rujukan utama adalah Quran dan hadis. Itu sebagai nak mengisyaratkan ke arah itu. Apa sahaja sebenarnya. Kerana Quran ini seperti mana yang kita maklum, kalau ayat terakhir itu al-yauma akmaltu lakum, ayat itu menjurus kepada suatu bentuk pernyataan secara tegas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana umat Islam ni dari segi cara berfikir, dari segi cara berfikirnya, mestilah mereka menumpukan perhatian mereka kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sebagai peringatan juga setiap tajuk, bahawa Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, boleh katakan aksariyah, majoritinya, bakal 80% lebih lah kita, dia semuanya hadis Bukhari Muslim. Mana kita belajar Riyadhus Shalihin sebab kita belajar Bukhari dah lah sebenarnya. Cuma kita tidak bincang dari segi sanad dan sebagainya. Tapi hadis-hadis itu kira-kiranya sudah Imam Nawawi sudah berusaha dengan sedaya upaya untuk masyarakat Islam memahami agama ini bersumberkan daripada sumber-sumber yang sahih. Walaupun adalah hadis-hadis yang dikritik dan sebagainya, tapi kebanyakannya adalah hadis-hadis yang sahih. Kalau kita tengok Bukhari Muslim, kebanyakan dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi bab istiqamah. Jadi istiqamah ni selain daripada kita sudah faham sebenarnya, cuma faham setara mana kita tengoklah, ianya sudah menjadi satu istilah orang Melayu juga. Orang Melayu pun sebut istiqamah, sudah jadi bahasa Melayu. Walaupun asalnya bahasa Arab. Ini bahasa syariat, disebut dalam Al-Quran dan juga disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud, fastaqim kama umirta, beristiqamahlah kamu sebagaimana kamu telah diperintahkan. Baik, sebelum kita bincang ayat dan hadis-hadis dan 2 hadis yang dikemukakan oleh Imam Nawawi, terlebih dahulu molek jugalah kita tahu apa dia istiqamah itu. Ini salah satu sukat kita pelajari yang ditekankan oleh Nabi SAW kepada umatnya, sama ada melalui ayat Quran dan hadis Nabi. Jadi istiqamah itu mengikut ulama, iaitu seseorang muslim, mukmin ataupun muslim, tetap teguh mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana seseorang memperkukuhkan kedudukan mereka dalam mengikut syariat. Bukan sekadar ikut, tapi memperkukuhkan ikutan mereka. Kalau kita tengok dalam ta'rif dia sebut gitu. Mana seseorang itu ikut syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keteguhan, dengan penuh pemahaman, kama amarallah, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan.
dan ikutan itu didahului dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ta'rif yang biasa disebut oleh ulama. Istiqamah itu seseorang melakukan ataupun mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kefahaman, dengan teguh, dengan mantap, seperti mana yang Allah perintahkan, dan didahului amalan yang mereka buat itu dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ada setengah-setengah kitab dia ada tambahan. Dia kata bukan sekadar ikhlas, bukan sekadar didahului dengan ikhlas, tetapi mengetahui kesahihan amalan yang dilakukan. Tu. Kalaulah seseorang itu melakukan amalan syariat, ibadat dan sebagainya, yang dia anggap dia buat itu sebagai amal ibadat, tetapi tidak bersumberkan daripada sumber yang sahih, yang tidak berlandaskan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ikhlas tahu mana dia buat pun, tapi kalau kaifiat ibadat itu tidak menepati ciri-ciri yang telah diteladani, yang telah ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dianya tidak dikira. Sebab itulah ulama menekankan dalam bab amalan ini dua perkara sebagai asas ibadat itu, iaitu niat yang ikhlas, dan cara pelakuan juga mestilah menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin nak kena ingatlah, seperti mana yang saya telah sebut sebelum ni, bahawa bila sebut sunnah, maka dia mesti bersumberkan daripada hadis-hadis yang sahih. Itu makna sunnah. Kalaulah kita ambil amalan kita tu daripada sumber, daripada hadis yang diragui kesahihannya, yang tidak sahih hadis tu, maka itu tidak dipanggil sunnah. Kerana ta'rif sunnah itu sendiri merupakan amalan Nabi secara umum, amalan Nabi yang sahih, bersumber daripada hadis yang sahih. Sebab kalau kata hadis, dia tidak semesti sahih. Sebab itulah lahir muhaddithin, ahli-ahli hadis, dengan erti mereka mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, kerana nak diambil, nak ditarik daripada hadis-hadis yang sahih itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi menyebutkan, sebagai nak menyokong tajuk, dia sebut sepotong secebis ayat daripada surah Hud, fastaqim kama umirta, beristiqamahlah kamu, seperti beristiqamahlah engkau seperti mana engkau telah diperintahkan. Walaupun khitab asal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita pakai kaedah itulah, khitab lin Nabi, khitab lil ummah jami'an. Khitab kepada Nabi ia memberi erti khitab kepada umat keseluruhannya. Walaupun asalnya Allah SWT memerintahkan Nabi, tetapi perintah itu dia merangkumi semua umat Islam. Jadi kalau kita nak terjemah, kita boleh terjemah beristiqamah kamu semua seperti mana kamu telah. Itu mafhum dia lah. Mafhum dia begitu. Jadi dalam ayat yang pertama dalam surah Hud ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita beristiqamah. Istiqamah ni dia gini, sebelum ni pun saya sebut dah dalam tajuk-tajuk lain walaupun tidak secara khusus. Kenapa istiqamah ini menjadi satu sukatan yang sangat besar dan penentu kepada kejayaan seseorang dalam semua perkara, bukan dalam ibadat sahaja. Kerana seseorang itu, kita kata mana-mana individu yang melakukan khusus amalan agama dengan istiqamah. Istiqamah mana buat tanpa henti. Dia istiqamah ni dia ada beberapa makna. Buat tanpa henti, buat seumur, lepas tu sentiasa memikirkan pada kualiti ibadat, dan juga memikirkan kepada kuantiti ibadat, sentiasa ada peningkatan. Itulah ciri-ciri istiqamah. Jadi istiqamah ni bukan bermakna seseorang itu buat ibadat, buat dengan berterusan begitu saja. Itu tidak mencakupi makna istiqamah. Misalnya kata istiqamah buat tetap sama. Ramai orang kita ni, kalau kita tengoklah, ni kita nak buat sedikit koreksi lah. Ramai orang kita ni hak istiqamah dah. Istiqamah mengikut pemahaman orang Melayu kita. Misalnya mari masjid 30 tahun dah mari masjid. Mari masjid sama 30 tahun. Bolehkah kita nak kata semata-mata mari ke masjid, semata-mata buat dengan tetap je? Maka kita pun nak kata itu sudah menepati kehendak istiqamah dalam konteks syarak. Bolehkah kita kata begitu? Kita kena faham banyak beberapa perkara lagi untuk kita menepati istiqamah dalam konteks syariat ni. Kerana istiqamah ni dia bukan sekadar buat tetap,
tetapi sentiasa muhasabah ibadat dia tu. Memang semua ulama kata begitu. Dan sentiasa memikirkan peningkatan kepada ibadat dia. Makna buat tu dengan sedar, dengan planning yang betul, sentiasa memikir buat. Jadi perkara ini disebut oleh ulama kerana kalau kita tengok Nabi SAW sebagai tokoh, sebagai utusan rasmi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tunjukkan dalam bentuk amali, secara sunnah amali, bahawa istiqamah ini dia mesti ada peningkatan dari segi kualiti dan kuantiti ibadat. Kena ada. Misalnya Nabi ketika ada ketikanya Nabi beristighfar sampai 70 kali sehari. Waktu dalam hadis yang lain sebut sampai 100 kali sehari. Begitu juga ibadat Nabi pada waktu malam, ada peningkatan. Sebab itulah ulama kata salah satu makna istiqamah ni yang menyebabkan berubah hidup manusia, berubah pemikiran manusia, kerana dia lakukan dengan penuh kefahaman, bukan sekadar dengan tetap, tapi penuh kefahaman itu. Misalnya kalau kita istiqamah baca Quran, satu muka surat sehari, tak kira lah 10 tahun duduk satu muka surat sehari, dia mesti ada peningkatan. Itu ciri-ciri istiqamah, dia mesti ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan, kita bimbang takut itu menjadi adat sahaja, menjadi adat. Dah malam Jumaat baca, misalnya. Jadi sebab itulah salah satu ciri pengikut sunnah, dia lakukan sesuatu itu tidak bermusim. Mengikut ulama tidak bermusim. Dia buat tu berdasarkan kepada inilah istiqamah, berlaku peningkatan, sentiasa muhasabah. Tengok ibadat dia tu, lagu mana pun mungkin jadi ke tidak. Jangan kita hanya sekadar lepas sembahyang kita rasa lega, sekadar itu saja. Itu mungkin tidak ada perubahan. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan isteri kita dari segi ibadat, salat? Bagaimana kedudukan anak kita dari segi pengalaman, khususnya anak perempuan? Sebab orang Islam ni, kalau anak perempuan ni biasanya pengabaian tu banyak berlaku. Biasanya gitulah. Anak lelaki pun begitu juga, tapi lebih baiklah sikit. Jadi perkara ini sangat perlu diberi penekanan lah. Mana jangan kita mari ke masjid, kita duduk dengar kuliah semua, jadi kita lupa lagu mana kedudukan anak kita, pemahaman keluarga kita tu yang paling dekat dengan kita, anak kita, isteri kita, sejauh mana dia memahami agama ini. Sebab hadirat sudah diterima umum bahawa punca kejayaan seseorang itu adalah kerana dukungan keluarga dia. Jadi jangan kita fikir bila sebut kejayaan maknanya dari sudut politik sahaja, dari sudut perniagaan sahaja. Dari segi kehidupan beribadat pun kita mesti mendapat sokongan daripada keluarga. Kalau keluarga tidak dokong, tidak sokong, tidak backup kita dari sudut ibadat, ibadat kita tu bukan tidak akan berlaku peningkatan ke arah meningkat naik, tetapi dia akan menurun mutu ibadat kalau tidak mendapat sokongan keluarga. Misalnya kita jangan kira ibadat ni, tapi keluarga kita tak boleh tinggal 24 jam tengok TV misalnya. Kita ni jangan kira lah kuat mari masjidnya, kuat ibadat, tapi keluarga kita dari segi pengalamannya bagaikan langit dengan bumi, jauh nak banding dengan kita. Itu maknanya hakikat sebenarnya kita masih lagi tak lepas tu lagi tu daripada tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirat kena fikir, ini maksud saya peningkatan. Dah kalau kita berasa kita ni sudah selesa, kita sudah usaha sehabis tenaga, berada pada tahap yang mana dipujilah keluarga kita, tapi bagaimana keluarga kita, anak kita bagaimana, salat Jumaat anak kita lagu mana, isteri kita lagu mana, anak perempuan kita lagu mana. Jadi perkara itu perlu difikirkan. Perlu kita fikir. Dan hak tu termasuk dalam istiqamah sebenarnya. Termasuk dalam istiqamah. Baik, seterusnya ayat seterusnya dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, kami, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka beristiqamah, akan turun malaikat bertali arus kepada mereka, yang akan berdoa kepada mereka, yang akan kata kepada, memberi semangat, motivasi kepada mereka, jangan takut, jangan bimbang, kami berada di pihak kamu. Sampaikanlah berita gembira, kamu semua ni dengan sebab istiqamah kamu ini, tetap kamu melakukan amal kebaikan ini,
pasti kamu akan mendapat syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana malaikat yang suci, malaikat yang tidak terlibat dengan dosa itu memberikan motivasi kepada umat Islam. Umat Islam kena berasa bila dia ikut syariat, bila dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi orang tidak pandai, boleh jadi orang tidak tengok, orang tidak berasa keberadaan kita dalam mengikut sunnah. Orang tidak anggap kita ni hebat dalam mengikut sunnah. Misal kita berasa manusia ni akan mari perasaan gitu ada. Tu syaitan menimbulkan dalam hati kita, tak ada orang hargai pun aku duk ikut sunnah. Aku duk mari masjid sama, duk cuba, duk ikhtiar cari hadis-hadis yang sahih, duk mengaji siang mana, tak ada orang hargai ya. Misalnya, lepas tu kita pun berasa duk susah situ dari segi keuangan dan sebagainya. Boleh jadi dia mari tu perasaan gangguan secara individu tu mari dalam hati kita. Tapi jangan bimbang, jangan takut. Kerana malaikat memberi keyakinan kepada kita, kena ingat. Bahkan malaikat sebut kami dalam ayat seterusnya, nahnu awliya'ukum, kami pelindung-pelindung kamu, sama ada dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan di akhirat. Dengan istiqamah kamu ini sebentar saja, sebentar saja. Kita hidup atas dunia ni sebentar saja. Jadi sebentar. Sebab kalau kamu tidak pun, kamu tetap juga menjadi tua. Kamu tetap juga bergerak ke arah kehidupan yang semakin tua, semakin lemah dan sebagainya. Perkara itu sudah sunnatullah, akan berlaku pada kamu. Jadi kamu kena sabar, kamu kena Kalau kita tidak istiqamah pun tetap berlaku perubahan dalam hidup kita. Jadi ayat ni sebenarnya cukup tajam lah dari segi nak mengetuk pintu hati manusia. Kamu kena ingat, manusia kita ni kena ingat bahawa kita ni, kehidupan kita ni, dia orang panggil semakin tua, semakin letih tubuh, semakin terdedah pada penyakit, semakin kurang dia punya imuniti diri kita, keupayaan dia semakin kurang. Kita kena ingat, kita istiqamah, kita ikut syariat ke, ataupun kita melakukan maksiat ke, itu perkara yang akan berlaku. Yang kedua, sebagai kesedaran juga bahawa kita ikut ataupun tidak ikut sunnah Nabi SAW, syariat Allah ni, tetap kita akan mati. Akan berlaku juga kepada hidup kita, orang panggil ke arah menurun tu, kita kata akan berlaku waktu tu. Kalau Allah sudah takdirkan kita sakit, akan berlaku sakit. Kalau Allah takdirkan anak kita tu gagal dalam hidup, terjebak dengan perkara yang tidak baik, akan berlaku bila Allah takdirkan begitu. Jadi apa sebenarnya dalam hidup kita yang boleh menyelamatkan kita kalau kita nak bergantung? Tak ada. Itu agama sebenarnya. Tu kita kena ingat. Cuba bayangkan seseorang yang hidup walaupun dia kaya, kita kata kalau miskin tu biarlah kita kaya, tapi dia tidak ikut agama. Tiba-tiba Allah takdirkan dia sekarang ni dia tak nampak lagi sebab takdir Tuhan tak berlaku lagi kepada dia. Katakanlah dia sakit. Akhir hidup dah bercerai dengan isteri misalnya. Akhir hidup dah hidup dia, tiba-tiba berlaku rosak rumah tangga dia, runtuh rumah tangga dia. Dia nak buat lagu mana? Tapi kalau orang sentiasa berada di atas syariat dengan istiqamah, semua tu dia dapat tempuhi dengan tenang, tidak jadi masalah kepada dia. Sahabat Nabi pun ada bercerai. Sahabat Nabi pun ada anak tu tidak ikut kata dia, teruk juga. Tetapi perkara itu boleh berlaku kepada manusia. Tetapi kalau kita berada di atas landasan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mampu menghadapi semua itu. Dan perkara itu kita hadapi dengan penuh keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua itu pahala. Sebab itulah ada setengah-setengah ulama, sebab kitab ni kena ingat, kitab Riyadhus Salihin ni yang disusun oleh Imam Nawawi ni sebenarnya merupakan satu kitab tazkiyatun nafs. Sebab tu dalam kitab ni tak ada sebut tentang pemerintah, tak ada sebut tentang zakat. Sebab dia ni bincang di antara hubungan kita dengan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Dia lebih penumpuan kepada itu. Seperti mana yang saya tekan mana kalau kita hadam molek kitab Riyadhus Salihin ni dengan hadis-hadis seumpama ini, 2000 lebih hadis ni hadirin hadirat, kita akan nampak satu kehidupan yang betul-betul seperti mana Nabi SAW dan para sahabat. Kalau kita hadis semua 2000 lebih je hadis padahalnya. Tapi dah ngaji lebih kurang gitu. Jadi tidak nampak. Hak ni pun padan dah sebenarnya. Sebab tu saya suka sebut sama. Setuju ke tak setuju tu bab lain.
Inilah tarikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak hidup serupa dengan Nabi, inilah antara kitab yang terbaik yang menjadi sukat kepada masyarakat sebenarnya. Tapi kena mengaji sungguh, kena ikuti sungguh dan kena amal. Jadi dalam ayat ini, seseorang yang istiqamah itu dia dapat beberapa kebaikan. Istiqamah adalah konteks agama, dalam ta'arif agama. Yang pertama, dia mendapat bayangan, dia sentiasa didoa, diberi semangat oleh para malaikat. Orang yang istiqamah dia akan berasa kita dengan Allah, kita bersama malaikat, kita kita ni di pihak Allah, Hizbullah kita di pihak Allah. Dia mari perasaan itu, dan perkara itu sangat besar kepada manusia. Dia tidak akan berasa keseorangan, dia tidak akan jadi sedih, tidak akan runtuh semangat dia. Orang nak terima tak terima itu bab lain. Kita yakin ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syurga itu nuzulam min ghafurir rahim. Syurga itu dapat syurga. Kalau nak kira tak padan dengan apa yang kita buat, tapi Allah beri syurga pada kerana kita istiqamah. Kadang-kadang kita istiqamah ni bukan dalam semua amalan agama. Manusia ni nak buat semua anjuran agama, dia tidak mampu sebenarnya. Sebab ajaran agama ni daripada masuk bilik air sampai merentah negeri. Enggak, kita ni tidak buat semua perkara. Sebab itulah dalam bab pengamalan agama ini, kita buat sekadar yang kita mampu. Sekadar yang kita mampu tu Allah Maha tahu lah kita mampu setakat mana. Maksud apa yang saya sebut itu, kita boleh berbohong, kita kata ya borok sekat ni yang buat ni. Kita boleh kata gitu. Tapi apakah benar kita hanya setakat itu yang kita mampu? Kita dengan Allah kita mampu. Setakat mana yang kita boleh buat ikut agama ni, memang kita tahu kita boleh buat ke tidak. Kita boleh tahu sebenarnya. Lepas tu kalau kita tak buat, Allah tahulah kita tak buat. Padahal kita mampu, orang lain tak tahu. Kita boleh buat lolak sakit misalnya. Buat lolak sakit Allah tak lagi. Padahal malah nak tengok bola ya. Atau si mari kuliah hari ni, kuliah khas apa pukul 10. Tak ada apa. Bola pukul 10 ni kali habis dah. Tak ada apa. Lolak sakit mental lepas habis dah lalu. Tu. Jadi perkara-perkara gitu sebenarnya tidak istiqamah tu. Sebab apa? Tak sampai ke tahap tu lagi. Sebab kalau istiqamah sungguh, mana dia sudah jadi jibillah, sudah jadi asagara hidup dia. Jadi tidak lengah dalam dia buat ibadat, bahkan dengan penuh semangat walaupun sakit pun. Itu sebenarnya. Jadi orang yang begitu kedudukan dia akan dapat sokongan daripada malaikat. Malaikat akan berdoa kepada dia. Itu kelebihan istiqamah. Yang kedua, salah satu ciri istiqamah dalam bentuk tadi, salah satu ciri istiqamah adalah buat ibadat dengan teguh, menepati sunnah, dan ada peningkatan dalam bentuk ibadat. Orang lagu ni dia akan sentiasa dilindungi oleh Allah. Allah hantar malaikat untuk lindungi dia dalam kehidupan dunia, dan begitu juga di kehidupan akhirat, sehingga sampai ke akhirat. Perlindungan, jaminan perlindungan lebih daripada insurans lah kita kata ni, tak boleh ni. Jaminan perlindungan daripada Allah itu bukan sekadar atas dunia, tetapi dia sampai ke hari akhirat. Begitu seperti mana yang disebut dalam hadis. Jadi disebut syurga kepada orang istiqamah tu nuzulan min ghafurir rahim, itu sebagai penghormatan. Sebab kalau nak kira nuzulan min ghafurir rahim dalam syarah hadis, syarah ayat ni lah disebut, kenapa Allah sebut kamu akan dapat syurga dengan sebab istiqamah kamu dalam ibadat. Nuzulan min ghafurir rahim itu sebagai penghormatan. Sebagai penghormatan daripada Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sebagai penghormatan kepada kita. Sebab kalau nak kira dengan nikmat yang Allah beri kepada kita ni, sebenarnya tidak cukup dengan ibadat kita. Kalau kita kata semaya lah, semaya berapa minit saja sehari, baca Quran berapa minit sehari dengan masa 24 jam. Lepas tu kita lupa pada Allah dengan kita ingat pada Allah. Kalau kita kira lah, terlalu sedikit nisbahnya antara ingat dan lalai, antara ingat dan lupa kepada Allah. Jadi kalau nak kira nak syurga Allah tu, kita boleh kata tak mampu lah. Sebab tu ulama kata dapat syurga Allah ni sebagai penghormatan, sebagai rahmat Allah SWT, kerana kita berusaha ikut. Gitu. Kita kena faham. Seterusnya ayat terakhir Allah SWT berfirman, lebih kurang juga makna yang seperti mana dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian mereka beristiqamah. Orang yang
Istiqamah hidup ni sampai ke satu tahap dia sudah jadi cara hidup dia hidup beragama. Dia akan wujud satu sikap ataupun kita kata fi'il, perbuatan yang cukup positif. Apa dia? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Nak sampai ke tahap tu dia jadi tak takut pada manusia. Payah tu hati-hati. Kita sampai tahap tu nak kecek benar pun takut. Nah, kalau sebut takut orang jadi menyebabkan kita tidak berani, bukan kata mengambil satu strategi, tapi jadi takut. Kita boleh rasa sendiri. Antara takut dengan strategi, kita boleh rasa sendiri. Seperti sahabat Nabi kadang-kadang undur dalam peperangan, dia tidak takut, tapi dia mengatur strategi. Begitu juga kita. Kita kena ingat, kalau mari rasa takut, kita masih lagi tak sampai ke tahap ini kena akil dalam agama. Dia tak boleh rasa takut. Yang mana di sini disebut orang yang istiqamah tu, kalau dia bergerak mengamalkan sunnah sampai ke tahap istiqamah, dia ada kesan dia. Kita boleh rasa sendiri. Boleh rasa sendiri. Dan hati-hati nak kena rasa. Apa dia? Kita tidak berasa takut dalam beramal dengan agama. Kita tidak berasa takut untuk menyampaikan sunnah Nabi walaupun bercanggah dengan semua orang. Kita tak rasa takut. Kalau mari juga perasaan itu yang menyebabkan jadi tersekat aktiviti dakwah kita, rasa takut pada orang. Kita senyap tu kerana takut, kita lari tu kerana takut, maka kita tidak sampai ke had istiqamah, tak sampai ke tahap tu lagi. Sebab ciri orang yang mustaqim, orang yang bergerak di atas jalan yang benar dengan istiqamah ni, dia tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang. Dia tidak berduka cita bila orang marah, terlepas projek ke, terlepas peluang baik ke, kerana ikut agama. Dia tidak berasa. Ini sebagai penilai dia. Kita boleh nilai sendiri kita. Aku berasa takut ke tidak pada makhluk. Ini tazkiyatun nafs, kita nak membersihkan diri kita. Ulaika ashabul jannah. Itulah dia orang-orang yang ini ahli syurga pada situ. Seperti mana sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Seperti mana di Madinah. Sahabat Nabi ni ramai yang susah. Di Madinah pun susah lagi. Bila tengok pakaian bau pun busuk setengah-setengah. Sebab apa? Maklum saja orang susah. Hijau makan dia, peluh semua. Pakaian pun tak cukup. Siapa golongan munafik buat nganyi lah kita kata dah. Kamu ni dia ikut Muhammad ni. Dengan susah makan pun tak cukup. Kita jumpa dah hadis sebelum ni. Bagaimana acak kali sahabat Nabi Ahli Suffah itu, tokoh-tokoh besar selepas Nabi, Ahli Suffah. Ketika zaman Nabi susah dia, Ahli Suffah. Kami ni acak kalimna sampai nak terbakar pun. Nak orang 3-4 hari duk makan sama saja. Tak jumpa makanan lain. Sampai nak terbakar dah perut Nabi. Itu tersebut dalam hadis Nabi SAW. Itu fenomena sahabat dalam mengikut agama ni, cabaran dan dugaan. Tribulasi kita kata yang terpaksa dihadapi oleh sahabat-sahabat itu sekali. Kita tak pernah siapa tahu tu. Pak tak boleh tidur malam, kikinya telajak kita. Nak sedawa pun tak berani. Kenyanya kita. Sampai tahap tu makan tak terkawalnya kita. Tapi sahabat Nabi tidak begitu. Jadi mana kedudukan? Jadi sahabat Nabi itu begitulah. Hak orang nak jadi ahli syurga tu lagu tu. Menghadapi kepayah, kesusahan. Jadi mereka itulah orang-orang yang dikatakan sebagai ahli syurga. Khalidina fiha, mereka kekal dalam syurga. Itu sebagai balasan dengan sebab apa yang mereka lakukan semasa hidup atas dunia itu. Ini beberapa ayat Quran yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi sebagai menyokong tajuk dalam bab istiqamah. Lepas tu kita kena tengoklah pula huraian ulama, misalnya Al-Imam Al-Ghazali, dia ada bab khusus dalam kitab Ihya Ulumuddin bab istiqamah. Dah banyaklah kitab-kitab baru yang menyentuh berkenaan dengan istiqamah ini. Satu lagi poin yang besar juga yang perlu boleh saya kongsi dengan hadirin dan hadirat dalam bab istiqamah ini juga. Istiqamah ini, misalnya kita kata semaya boleh merubah seseorang. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa boleh merubah seseorang. Amal ibadat boleh merubah seseorang. Betul ke begitu? Kita tengok setengah orang tu semaya tak berubah-ubah tu. Kita tengok orang tu puasa sendiri kami tak berubah-ubah tu, hak fardu tak sekira lah. Setengah tu rejak habis direct 3 bulan puasa. Tak berubah-ubah tu. Monyok dah sampai bulan Ramadan.
Rakyat tak dengar. Kalau rakyat dia kata dia marah pula. Rakyat tak dengar. Tak berubah-ubah juga kita kata. Faham? Apa maksud sebenarnya? Sebab itulah ulama kata boleh jadi tak berubah tu. Kalau kita nak semok ibadat kita, kita kena semok juga. Selain daripada semok dari segi betul menepati sunnah atau tidak, kita kena semok juga ibadat kita. Apakah dia sudah menepati ciri-ciri istiqamah yang dikehendaki? Kena semok. Maksud istiqamah lah mana kita mari ni, semaya dan sebagainya. Apakah kita buat ni kerana dia sudah jadi adat biasa gitu ya? Sudah jadi cara hidup biasa gitu. Kau lagu mana? Pernahkah kita semok muhasabah? Sebab muhasabah ni, antara muhasabah yang dimaksudkan oleh agama kita ni, bukan sekadar kita cek kehidupan kita sehari-hari, bergaul dengan maksud ibadat tu dengan semok juga. Kalau tidak buat hal tu, tidak boleh jadi kita berlalu begitu saja semaya pun tidak boleh merubah kita. Kerana dia ada satu kitab saya sebutkan apa ni, Kunuzur Riyadhus Shalihin. Hal tu dia bahawa dia. Kalau dalam bab istiqamah dia bahawa dia. Antara ciri yang merubah seseorang itu bukan semata-mata buat ibadat, tetapi istiqamah dalam buat ibadat. Istiqamah itulah merubah hidup seseorang. Manusia dia jadi baik, jadi berubah, jadi cemerlang kerana istiqamah tu. Sebab kita kata orang yang berjaya dalam peperasaan tu misalnya, kerana istiqamah baca, dia bukan baca malah nak puasa. Dia baca tu dia istiqamah. Begitu juga kita kata seseorang, misalnya masa saya belajar menituk guru saya sebut contoh ni cerita masa duk pondok. Ni saya pernah sebut dah, tak ingat sebut dah rasanya. Nak yakin istiqamah. Sebab tu ulama kata al-istiqamatu khairum min alfi karamah tu. Buat sesuatu dengan tetap walaupun sikit dan dia akan berlaku anjakan ke arah banyak tu ibadat itu sebenarnya istiqamah. Istiqamah ni mana suatu konsep yang memberi kualiti kepada ibadat. Ada seorang tu dia akak lembu dia nak hari. Tak, cerita saya sebut sebelum ni, ni tok guru saya ceritalah masa hidup pondok itu. Jadi bila lembu dia tu beranak, tobi anak, dia akak lembu tu daripada kecil. Nak hari dia akak. Tiap hari dia akak lembu tu. Siapa lembu besar nak meleh teruk lagi dia akak. Ni cerita masa dia ngaji pondok itulah. Jadi nak yang istiqamah, stamina. Maknanya orang yang istiqamah buat dengan tetap ni walaupun sikit dan ada peningkatan itu menyebabkan dia tua. Bila dia tua, tubuh dia letih sahaja, tapi ibadat dia tidak terencak. Ibadat dia tidak terganggu. Seperti Nabi SAW. Di tahun terakhir, tahun ketika Nabi umur 63 tahun, mampu lagi baca surah Al-Baqarah dalam rakaat pertama semaya. Kenapa begitu berlaku pada Nabi? Ini kerana istiqamah. Sebab dia terlatih daripada muda lagi buat ibadat. Dan sentiasa dia buat dengan ada peningkatan, menyebabkan dia tidak puasa letih. Walaupun dia letih, walaupun dia sudah tua. Kenapa? Ni orang panggil hikmah di sebalik istiqamah. Seseorang itu nak berjaya mesti istiqamah. Dia tak jadi. Misalnya contoh kita kata buka kedai lah, kita kata. Kalau dalam bab nego, dalam bab perniagaan, buka kedai awak, tutup lewat, hak tu dia tak jadi buat 2-3 minggu. Dia kena jadi 30 tahun buat lagu tu. Kadang-kadang 10 tahun buat tu baru nampak hasil. Mana istiqamah. Begitu kalau mengaji ni nampak benar. Sebab Imam Syafi'i sebut, mengaji ni ada dua syarat. Tulu zamani wa dzumali. Tulu zamani mana istiqamah. Masa lama tapi kita boleh dengan istiqamah, baru boleh ilmu. Kalau bahasa tu guru saya itu mudahlah dia sebut, dia kata kalau mengaji Quran agak biar telinga tu nipis. Waktu guru kata banyak kata tu. Sebab kalau kita tidak boleh tahan guru ngepek ni, menyebabkan kita tergendala. Istiqamah kita tu malah kita sanggup hadapi gapo demi mengejar cita-cita kita. Gitulah. Begitu juga semaya dan sebagainya. Belajar. Saya pernah tengok ni contoh betul. Kalau kita amati dalam kehidupan kita ni memang benar seperti yang disebut oleh hadis. Ada seorang, saya ingat, malah sebut nama start daripada mula saya ngaji hadis. Dia ni kerja biasa, dia kerja. Tetapi dia tak tinggal ngaji kuliah maghrib ya. Dia pergi sok mengaji. Pada dia ni kerja, balik pun lebih dah. Tapi dia istiqamah sampai ke hari ni. Kalau tanya gapo pun dia ingat. Kadang-kadang dia ingat, dia baca Arab tak boleh dia. Tapi gak hukum hakam, bab sirah, bab gapo dia ingat. Ini kelebihan istiqamah. Dia ingat. Bahkan kalau dalam internet tu dah, misalnya
Kalau timbul isu-isu, dia sebut. Siapa ada orang kata, mana? Tak ada 30 minit, tak ada 30 saat tu jawab lalu dia. Orang lain nak belak kitab tu. Dia kata, saya ingat dia kata. Kalau nak rujuk-rujuk lagi kitab ni, dia pun tak ada kitab tu, tapi dia ingat. Ada je kan. Dia boleh royak ni hadis ni tak sahih, tapi dia nak ayat salih lah, apa tak sahih. Tapi apa ingat apa kan? Siapa begitu? Orang lagu ni dia berubah banyak. Memang kita tengok berubah banyak hidup dia. Berubah banyak. Fikrah dia fikrah Islam. Pemikir Islam. Jadi walaupun dia biasa orang tengok, orang tak akan kata dia, tapi pemikir dia sangat baik. Kita boleh tupai banyak pemikiran. Ini kesan dia. Mana kalau kita kecek dengan dia, kita jadi lega rasa hidup sebagai seorang agama. Kita rasa lega. Itu manusia yang sudah terdidik dengan asuhan agama kerana istiqamah. Dia akan jadi berubah. Dia kita kena ingat, manusia ini dia sekali dengar, jarang orang sekali dengar boleh berubah lalu itu. Zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sentiasa memberi ingatan itulah yang berguna pada orang Islam, pada kita sendiri. Maknanya kalau sekali dengar boleh jadi dia hilang dengan kita. Tetapi kalau istiqamah, kadang kita nak satu masa ya. Manusia ni terbuka hati dia nak berubah hidup kerana satu fakta ya. Kerana satu poin ya. Setelah dia bergerak 10 tahun, satu poin waktu berubah subhanallah. Kadang-kadang 5 tahun tak berubah lagi, tapi kena sebut itu berubah hidup dia. Itu payah kita nak ayat. Hidup manusia ni kadang-kadang payah payah kita nak, sebab tu dia kena buat sama. Perkara yang kedua juga seperti mana disebut oleh Hafiz Ibn Hajar, nak ayat manusia ni berubah dengan sebab dia pandai mengambil peluang kebaikan. Pandai mengambil peluang kebaikan. Lepas tu kalau kita belajar hadis secara sistematik, kita akan jumpa hadis nampak rengeh je hadis tu. Misalnya buat duri di jalan raya. Cuba kita fikir, buat duri dah, buat teng susu kau duduk jalan raya tidak menyusahkan orang, buat batu kau takut orang bawa motor takut bahaya. Benda-benda gitu je dikaitkan dengan iman. Itu termasuk dalam pecahan iman. Dikaitkan benda-benda gitu. Apa maksud sebenarnya? Apa maksud hadis-hadis itu? Mana kita kata buat benda yang menyakiti daripada jalan raya itu dikaitkan dengan iman juga. Dikaitkan orang mukmin yang sebenar. Apa maksud dia tu? Apa maksudnya? Di situ antara disebut oleh Hafiz Ibn Hajar, Islam mengajar kita apa sahaja kebaikan yang ada di hadapan kita, kita kena buat. Jangan kita tang ni kecil ni kita kata dak. Kat lain tak ada kelah aku nak buat botol susu punya. Dak. Kadang-kadang dengar hak tu, kadang-kadang dengar hak tu kita boleh masuk surga. Kita mana tahu. Dan dengar semaya kita tak elok kadang-kadang nak masuk surga. Kadang-kadang Allah sebab masuk surga ni bukan semata-mata amal ibadat kita. Allah redha pada. Kadang-kadang redha Allah terletak pada perbuatan kecil-kecil gitu. Boleh jadi penyebab untuk manusia masuk surga. Jangan kita ingat dengan sebab kita ni buat kerja besar kita kata, no, maka kita masuk surga kita. Tak semestinya dia. Sebab kita ni masuk surga dengan redha Allah. Kadang-kadang redha Allah terletak pada benda-benda kecil gitu boleh jadi. Sebab tu dalam agama ni kita jangan tinggal kalau ada benda kecil pun kita buat. Setakat yang kita boleh buat. Itu dalam ajaran agama kita. Tu. Sebab apa? Sebab hak dia besar dalam agama ni, zikir kepada Allah, bergantung dengan dia. Hak tu ada di mana-mana. Ada di mana. Jangan kita fikir kita ni nak ambil pahala ketika mengajar saja. Kadang-kadang mengajar tak boleh pahala pada juga saja. Kalau mengajar hak salah lagu mana agak-agak jadi dah. Beribu orang dia ikut orang kita mengajar. Kita sebut hak salah. Lagu mana jadi? Bukan boleh pahala tu, boleh dosa. Begitu juga. Yalah gitulah kita buat secara zahir. Tak semesti lagi. Itu sebagai kejayaan kita di hari akhirat. Sebab tu hakikat manusia ni, sebab sini dia sebut dalam ayat ni, kami inilah awliya'ukum, pelindung-pelindung kamu. Dan kita tengok dalam banyak ayat, banyak hadis bahawa wali Tuhan ni orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa buat kebaikan. Bila salah satu ciri Allah, ciri wali Allah, kalau dalam kitab kita sebut sentiasa mengambil peluang kebaikan. Ada peluang baik, buat selalu. Ada peluang baik, buat selalu. Di situ boleh jadi terdapat, itu ciri wali Allah. Dia tidak pilih-pilih ibadat. Wali Allah ni dia tidak pilih-pilih ibadat. Kita kena ingat. Dan ciri wali Allah yang sebenar, dialah orang yang paling kuat mengikut sunnah Nabi SAW. Misalnya Syekh Qadir Al-Jalani sebut dalam kitab, dia kata kita
Ya kita, orang panggil ahli suluk, ahli kita ni berada di atas tariqah, berada di atas cara ibadat yang mana asas ibadat kita ni dia tidak boleh lari daripada Quran dan Sunnah. Itu penegasan daripada Syekh Qadir Al-Jailani dalam kitab dia. Makna dia letak tu pada anak murid dia tu kerangka kehidupan kita, hak kita panggil tarikat ke panggil sufi, dia mesti tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Itu asas dia. Maknanya kita ni kena auto, kita kena ngaji molek lah. Kena ngaji molek. Itu ciri wali Allah. Dia ciri wali Allah ni, sifat dia mesti dia tidak bercanggah hidup dia dengan agama. Tu. Jadi kalau kita perhati hadirat, Quran dia mengajar kita menilai sesuatu bukan pada zahir itu, tidak. Jangan kita tengok pada pakaian, jangan kita tengok hal tu saja, tak kena. Tapi kita tengok cara hidup dia tu lah. Kalau tidak bahaya kita kena tipu, kena beringat hadirat. Agama ni begitu sih. Agama ni satu kehidupan yang sangat serius. Agama kita ni satu kehidupan yang sangat serius. Dia bukan main-main. Sebab tu kena mengingat, jangan dia ikut terkali. Itu berkenaan dengan istiqamah itu. Baik, saya nak sebut satu perkara lagi berkaitan, sebab ni banyak huraian. Ni dalam huraian baru, dalam kitab baru. Dia untuk kita mudah. Dia kata istiqamah ni, kalau kita buat istiqamah maka kesan dia juga istiqamah ni kita boleh kontrol. Misalnya ni dalam buku perubatan lah. Buku perubatan. Nak ayatnya betapa semaya, puasa istiqamah, semaya 5 kali sehari. Sebenarnya nak mengajar kita istiqamah. Time ni gini kita buat. Time ni kita kena ingat itu istiqamah. Jangan langgar. Kena tepat tu kena buat. Dia merubah hidup kita. Contohnya kita kata gini lah. Ada dalam buku ni asalnya dalam bahasa Perancis. Bagaimana kita nak menghabiskan waktu kosong. Dia asal dalam bahasa Perancis, kemudian diterjemah dalam bahasa Arab. Dia kata cuba tengok pelajar-pelajar hidup duduk di asrama. Bila dia makan kita kawal pagi pukul 8 nak kita makan. Lepas tu katalah pukul 2 pula, kemudian pukul 6 pula, dengan tetap gitu. Dia kata buaya pun jadi ikut jaruah. Buaya pun jadi ikut jaruah. Kita boleh tahu masa mana kita nak beruk, sebab kita makan pun berjaruah. Makna hidup manusia ni dia akan jadi molek kalau dia istiqamah. Tanya siapa tanya puasa, dia puasa. Misalnya puasa hak wajibnya bulan Ramadan. Kalau dia jaga tu, makna hidup dia terjaruah, walaupun tidak tertulis tetapi berjaruah hidup dia. Tanya semaya pergi semaya. Tanya hijau. Tanya semaya pergi semaya. Itu kehidupan jaruah umat Islam. Sebab tu saya ingat lagi Tok Guru Mufti Ustaz Kelantan almarhum ni. Dia terak kepada ialah hak terima tu terima, hak tak tu tak. Dia kata sebenarnya waktu pejabat kita bermula sebelum subuh lagi. Waktu pejabat umat Islam dia bermula sebelum subuh lagi. Bukan bermula pukul 8. Tak tahan bermula pukul 8, tak tahan ni. Hak bermula pukul 8 tak tahan, subuh tak tahu mana. Sebab dia hijau pukul 8. Dia sebelum subuh lagi. Dia kena bangun tu. Tu tahan hijau umat Islam. Maknanya cara pemikiran Islam dia terbentuk dengan lagu tu. Jadi maknanya apa yang kita nak kongsinya, bahawa seseorang itu jadi molek, cerdik tak cerdik, otak ni jadi geliga tak geliga, salah satunya kerana istiqamah, buat dengan tetap. Dia ada kesal tu. Baik, kita kata dia ni menjadi sahabat Nabi. Sebab tu dia wajib kita kena tahu tentang sahabat Nabi. Kita nak tengok contoh generasi terbaik ni bagaimana. Apakah kita ingat sahabat ni semuanya cerdik lah ke? Bunyi kasar sikit lah kalau kita kecek gitu. Dah. Cerdik ni maknanya 10% akal lah ke? Dah. Kalau kita tengok dalam sejarah, kita tengok dalam kitab Isabah, bukan semua didaftarkan nama sahabat. Setengah-setengah tu tidak ada sebut nama sahabat, tapi tak tahu langsung pun cerita dia. Maknanya ni sahabat biasa, tapi kiper tak ingat dia ni. Lama mana sahabat sahadis pun dia tidak riwayatkan sahabat ni. Tapi di mana lebihnya sahabat? Semua ulama kata lebih sahabat ni kerana ittiba'ur rasul, ikut Nabi. Dia tahu Nabi buat gini, dia buat. Dia tak tahu pohon ni sunat, pohon ni apa, pasal Nabi buat gini dia buat. Dia tak tahu pun. Dalam bab semaya lah kita. Misalnya Syah Waliullah Ad-Dihlawi, dia ada tulis satu buku khusus, Al-Insaf nama kitab dia, risalah kecil. Al-Insaf.
tentang sahabat. Bagaimana kesedaran sahabat dalam mengikut sunnah Nabi? Lagu mana? Dah khilaf yang berlaku di kalangan sahabat. Lagu mana? Oh, memang menarik. Ini pihak dia kata sahabat ni ada juga khilaf di kalangan sahabat. Tapi punca khilaf tu kenapa? Punca khilaf tu kerana dia tengok bercanggah dengan Nabi buat. Contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar khilaf dengan Ibn Abbas. Khilaf apa? Aku tak tahu Nabi buat gini. Mu tahu Nabi buat, kamu buat gini. Gini kan Nabi buat. Jadi persoalan yang dilontarkan oleh para sahabat, Nabi buat kau gini. Aku tak tahu macam mana, aku tak tahu. Betul ke? Betul ke Nabi buat? Kadang-kadang untuk mengesah satu-satu amalan, dia pergi tanya. Supaya Sayyidina Waqah misalnya. Sayyidina Waqah ada pernah ditanya satu soalan. Lagu mana? Lagu mana seorang datuk ni? Nah, misalnya bila anak dia meninggal, anak dia ni ada anak lah, maknanya dia ada cucu lelaki ada. Patut tok ni boleh berapa kalau boleh harta saka. Misal itu dia tak tahu. Ada disebut dalam riwayat. Dia kita tanya sahabat Nabi. Tak ada tahu kita. Patut ada sahabat Nabi tu dia kata saya tahu. Saya nak kata. Macam mana mu seorang boleh tahu? Kita hanya 2-3 cari siapa cukup 3 orang baru dia buat keluar hukum, baru dia isytihar. Gini datuk sini boleh buat peratus gini. Memang dikemukakan banyak contoh-contoh bagaimana sahabat Nabi ni yang menjadi khilaf di kalangan mereka atas dasar kau tak tahu Nabi buat. Macam mana dia boleh tahu? Kawan ni, sahabat ni kata saya dengar sendiri. Ada lagi ke orang lain selain pada mu tahu? Itu tu proses nak mengesah, proses dirayah lah tu kalau kita ngaji hadis. Proses sanad cari siapa dia lagi. Tak list orang khabar wahid. Kira soalan begitulah. Nah, tak list cari. Zaman dia tu dah acap sungguh kita tengok sahabat Nabi Sayyidina Ali ke dia kata Nabi tidak buat gini. Makna penilaian ni jadi khilaf berlaku tu kerana Nabi tak buat. Itu menjadi terima sahabat untuk menentukan amalan sah daripada Nabi ataupun tidak. Dan itulah cara sahabat Nabi kawal kesahihan amalan Nabi. Tu cara dia kawal. Tapi kita lah ni kalau buat gitu dia jadi sensitif. Betul kan Nabi buat gini? Sudah. Dah. Tebal tanya lagu tu musim-musim lain. Nabi buat kau gini. Dalam kitab mana? Sahih ke tidak ni? Sudah. Saya tengok dalam internet semalam. Ada seorang ustaz tu bersakat lah sebab dia pakai tu masa dia mengajar tu. Saya duduk tengok tu. Dia malu kalau orang tanya sahih tak sahih. Dia kata ada ketika dia mengajar tu ada seorang anak murid tanya, bakal anak murid ni mengaji amal tu guru je lagu. Dia kata betul sahih kau ustaz hadis ni. Sahih ke hadis ni? Dia kata kalau aku ayat sahih pun mu nak ngesah aku mana? Dia mahu kau anak murid dia. Tolong sama ustaz ni. Dia kata kalau saya sebut sahih awak tahu ke sahih tu ke dia? Tak suruh tanya lah. Kalau ustaz pun ini memang betul lah soalan lagi tu. Kata baru saya dengar semalam terkejut hari 10 minit lebih ketika dia kata kalau tu ayat ni sahih ni sanak dia sahih kalau sebut pun kamu boleh tahu je mana kamu kena ikut ulama juga. Kalau ulama tu kelantan dia tak sahih dia kata sahih. Lepas tu kamu tak boleh nak ukur juga ni lah. Baik ikut saja dia kata tak payah tanya. Parut ni. Jadi makna seorang ustaz dia tak suka anak murid tanya sahih kalau ustaz tu bagi dia bagi jatuh maruah dia. Padahal dia kena tanya begitu. Dia kena tanya gitu betul kau dia jolok kau ni sahih ke ustaz ni? Hak ni. Langit balah dengan bumi berebut Nabi ketika Isra' Mi'raj ni betul ke tidak? Misalnya. Sahih ke tidak? Dan kalau saya ayat sahih, awak nak menentukan mana betul ke tak saya ayat? Ada ke lagu tu? Padahal anak murid tanya gitu tu sebenarnya Tok Guru kena beringat lah. Lama kata sahih ni. Ya kita boleh kata sahih ni apa? Jadi sedekah pertanyaan sahih atau tidak? Betul ke ni amalan Nabi? Itulah sebenarnya orang panggil kerangka struktur agama yang sesuai untuk masyarakat. Hak tu memang untuk masyarakat dah. Kalau untuk kaji, baca kitab sahih tak sahih, tahu dengan dia punya ciri-ciri sahih, ciri-ciri halal, hak tu untuk ustaz hak mengaji, bukan ustaz tak mengaji. Ustaz mengaji. Untuk orang kampung ni cukup dah sekadar nak jaga
Bahkan mengikut ulama tanya ni sahih ke tak sahih, itu termasuk dalam muzakaratul ilmi, kata ulama. Termasuk dalam muzakarah ilmu tu. Kalau anak murid jenis tanya lagu tu ke anak ustaz ni ke beringat lah tu. Dia tak berani nak kecek usi. Tu memang. Itu cara kerangka agama. Dia jadi rosak sebab apa? Siapa dia kurang banyak bertanya, maka kuranglah pahala. Tu dia jadi rosak tu. Nak tanya takut bahawa tok guru ni backing. Tu baik tanya ke? Malu. Tak suruh tanya lah. Aku tahu hak ni satu, kalau tak sahih aku tak ayat petai lagi. Tok guru menyebabkan anak murid tak si tanya lepas tu. Tak ada angin nak tanya. Jadi kena ingat gitulah. Sebenarnya kadang-kadang sahabat kita sebab tu Syah Waliullah tulis kitab khusus. Selamanya terpeliharanya sunnah ni kerana tu. Sebab itulah Sayyidina Ali bertegah seorang tu busing. Busing tu baca doa lain. Tak kata alhamdulillah. Menyebabkan orang tak boleh kata ya rahmukumullah. Ya, baca doa lain, doa Nabi juga. Sayyidina Ali kata masuk neraka buat kerja lagu. Kejut dia. Dia kata tak okey baca doa Nabi masuk neraka. Katanya kau molek juga doa Nabi ni, kau molek. Tak okey masuk neraka. Aku bukan kata ki baca doa tu, ki meletak tu tak kena. Nabi ketika dia bersih, dia baca doa ni, dia baca hak ni, bukan baca hak tu, baca tempat lain. Apa yang dia baca sini? Letak tu tak kena. Ki letak. Gapo dia situ? Saya nak ayat, mu ikut tu tak kena. Ikut Nabi tu tak kena. Dia ikut ni biar kena. Baru jadi sunnah. Kalau tidak tak kena, tak ikut tak kena, tak jadi sunnah. Nabi baca Quran. Ya betul lah. Lagu mana cara pengamalan baca Quran Nabi? Nabi berzikir. Lagu mana cara Nabi berzikir? Kena tahu pula cara tu. Nabi berzikir. Ya, Nabi berzikir. Tahlil, tahmid, takbir, ada semua Nabi buat. Lagu mana cara Nabi buat? Lagu mana cara? Kita kena tahu. Duk main berjoget kursi lagu tu dah. Lagu dah Nabi buat lagu tu. Duk berjoget. Nampak kena buat sekali nak terang dan jadi lagu mana buat kita ni. Yang tak sifat lagi. Tak agak sakit pinggan. Nah. Dia nampak sepobo-bobo dari laut tu kalau kita yang ke atas. Dia berzikir pula semua. Dia duduk boleh caca ke dia buat gitu, tangan gitu. Kita kelih berdiri dulu kamu. Dia kata tu boleh menimbulkan macam-macam dah dia sebut. Dia sudah berada fana lah soalnya dia sudah tenggelam dalam zikir. Mana dia menghayati mana siapa jadi joget lagu tu. Cuba tengok kat pengamal sahabat. Zaman Nabi sendiri pun sahabat ada berzikirlah. Nabi tak Nabi kata tak payah berzikirlah gitu. Zikir-zikir kamu duk puji Tuhan. Tuhan punya zikir tu. Tuhan yang kamu duk zikir tu, dia tu bukan pekak. Nabi kata jelas dalam hadis. Nabi tak boleh sebab tu saya nak pakai senyap. Kalau gerak pun sikit gitu, setengah pun senyap gitu zikir. Tak ada lah siapa kau jadi pun kat nampak ada. Nampak ketung-ketung ni. Hak tu yang cuba dibawa kepada kita sekarang ni. Kita tak sama marilah, kita boleh buat mari 1000 pendapat ulama ni. Nabi buat lagu tu kau. Imam Syafi'i buat lagu tu, ada Imam Syafi'i nampak lagu tu. Imam Suyuti kau nampak lagu tu. Hak kita tu jadi kau gitu kita kena ingat. Tak boleh. Jangan tebing buat kerja lagu tu. Jangan tebing. Takut jadi lagu lain. Itu sebagai saat itu sudah tasyabbuh dengan pokok yang sesak tu. Tak betul lagu. Jangan tebing main. Ikut Nabi buat lagu mana. Begitulah hati-hati. Jadi nak istiqamah pun syarat dia kena betul dulu ibadat. Cuba bayangkan kalau istiqamah dalam keadaan ibadat tidak betul, tak kau rugi. 30 tahun duk amal ibadat, tiba-tiba istiqamah lagi tu, tapi tak betul ibadat. Cuba bayangkan lagu mana. Na'udzubillah min dzalik. Jadi insya-Allah dua hadis ni kita akan bincang semula. Jadi hadirat kena semuk kena semuk. Ibadat ni kita kena semuk. Wajib kita semuk muhasabah ibadat kita setara mana. Jangan kita kira sudah wisala ke asal lega semaya. Tak tahu semaya tu khusyuk atau tidak. Padahal separuh 70% semaya dia tak ni hati duduk di lain. Maksud Allahu Akbar tu yang ingat Tuhan tu pun mari benda lain dah. Lepas tu kat rata dia pergi, jiwa dia rata dia pergi. Lu mikir kau sakit GST lagi banyak perkara dalam kepala ni dah. Terganggu semaya. Kena semuk ibadat kita, kena semuk. Lepas ni kena betul juga. Saat ni semaya aku 50% tak khusyuk. Kena ingat tu. Maknanya lepas asap benda awak molek lagi. Dia kena lagu. Itu ciri istiqamah. Hak tu sebenarnya tu kalau saya duk perhati tengok duk baca lagi kita, hak tu sebenarnya hak orang panggil sedar. Sahaja aku semaya dengan sedar ni. Kita buat dengan sedar ni nak sedar hak tu lah. Tu sebenarnya.
usalli fardal asli, mana buat dengan sedar tu. Sedar lah kan. Tadi Zahur buat tidak khusyuk dah. 50% kita terganggu pakai maidin atau jiwa kita. Mana kita sedar tu sudah semaya aku tidak berkuali. Ya hasal ni aku nak buat tak sih. Sebab tu dalam hadis Abu Daud sebut, kalau mari gangguan selalu kata auzubillah dalam hati. Apa kena tepi selalu. Kita nak biar semaya kita lebih banyak kita sedar daripada tak sedar. Sedar kepada Allah bukan sedar pada yang lain. Itu caranya. Begitulah hadirat, mudah-mudahan dengan hadis, dengan ayat yang kita baca ini boleh membentuk hidup kita, khususnya dalam ibadat ni. Dan sedar ni bukan ibadat sahaja, sedar keseluruhan. Dia sedarlah kita ni hamba Allah. Begitulah hadirat, mudah-mudahan Allah memberkati perjumpaan kita pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.